Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kadsallahu sirrah. Dan murad dengan fana, murad mana dikendaki, allazi yurad, benda dikendaki dengan fana. Ini satu ta'rif, pengenalan ataupun definisi pengenalan daripada dalam ilmu tasawuf atau ilmu tauhidul khas. Sifat 20 kita belajar tu dipanggil tauhidul am, mengenal Tuhan bil akli, untuk membina akidah. Adapun tasawuf dipanggil tauhidul khas, mengenal dengan zauq, rasa. Ya, dan bila rasa syuur qalbi kita kuat dengan Tuhan, dia akan memadamkan keperasaan dengan makhluk. Di situ dipanggil apa? Fana. Fana. Fana mana? Lenyap. Ya, lenyap di mana dia nak? Di qalbi, bukan di luar mata dah. Sebab yang kita nak pakai qalbi, ruh, sir, bukan luar. Al-basar la yara illa al-khalaq wal basira la tara illa al-haq. Mata kepala kita dia tak pandang melainkan makhluk je. Tapi mata dalam dia tak pandang melainkan Tuhan. Mata dalam ni dipandang Tuhan. Pandang dia bukan pandang macam ni. Pandang dia muraqabah, musyahadah. Itu maksud syuhud yang disyarat dalam hadis sahih, anta budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yara. Jadi fana ni maknanya terlenyapnya keperasanan hasil daripada jazbah, tarikan. Bila mana Zulaiha diperli oleh para azwat wizara, segala isteri-isteri pembesar-pembesar Mesir. Apalah Zulaiha, budak Yusuf tu pun diheran. Kita kenal siapa Nabi Yusuf. Ya, maka Zulaiha kata tak apa. Dia jemput satu hari buat majlis, bagi buah lemah setengah kaul, kata bagi pisah, suruh kupas. Di tengah kupas dia lintaskan Nabi Yusuf, cair biar. Ya, dia tengok Nabi Yusuf, kata mahazillah malak, ini bukan orang ni, malaikat apa, tangan diputus tak perasan. Ya, tuan-tuan dalu kalau siapa? Ha? Yang cantik siapa? Datuk cantik Siti Nurhaliza. Tuan bagi pisau suruh diri melawung ni tuan. Ya, secantik mana pun kalau ada orang dalam Malaysia ni, kalau kita pisau pelik melawung ni, ui, bisa. Tak hebat. Jamalul Yusuf, cantik Nabi Yusuf sampai diri tangan tak perasan. Maknanya apa? Dia fana, lenyap daripada merasakan kesakitan hasil daripada tarikan kecantikan Yusuf alaihissalam. Itu Nabi Yusuf, belum Nabi kita lagi. Rasulullah SAW bukakan jamar Rasulullah SAW, habis kan sahabat pun Nabi pingsan sahabat. Sebab semua dijadikan daripada nur Rasulullah SAW. Rasulullah lagi hebat. Ya jamalin Nabi, ya kamalin Nabi. Itu hebat ini. Ya. Tapi Allah Ta'ala tutup supaya sahabat boleh menerima syariat. Kalau ditajalikan kecantikan Rasulullah lagi habis. Baik, sekarang kita tengok tajalli, tarikan satu benda, mana jamal, cantik, kan, menyebabkan dia tak perasan. Tangan di setengah tafsir ni kan yang mati wajib tung rubah tu, tengok cantiknya Nabi Yusuf alaihissalam. Sekarang macam mana ulama sufi kata, kau nak bayangkan ditajalikan jamal Allah Ta'ala, kau terbuka jamal Tuhan di kalbi, di sir kita, confirm lain habis sementara. Tak ada rasa aku dan lain-lain, lenyap. Itu dipanggil fana. Mana antabdua azamatillah, terserlah dalam kalbi dia azamah kebesaran Tuhan. Dan bila benda ni terserlah, nampak terang bila dicuci. Kalbi kita ibarat mir'ah, cermin, dia layak menangkap. Tiap-tiap cermin semua dia boleh tangkap. Kalau kita tengok muka kita ada, kalau tengok orang lain ke apa semua, dia arah kita masuk dalam. Kalau dia arahkan pokok ada dalam. Tapi bila dia arahkan benda besar, gajah tak nampak. Sebab apa? Debu dia. Kita tarik satu hun tebal debu. Sekarang proses apa? Pergi sental debu. Kita lap debu tu bersih. Bukan kata gajah, semut, kaki nyamuk pun nampak. Gitulah kalbi. Kalbi kita dia boleh mi'rad, dia boleh tangkap alamil malakut, alamil jabarut. Ya, tapi dengan syarat dia bersih. Sebab bila kita asak, dia bersihkan, dia mandikan dia dengan taubat. Ya, bersihkan dengan azkar, zikir, kita tembak dia jernih, cermin hati itu buka. Alamil malakut itu buka, alam barzah buka. Ya, dan dia akan nampak kebesaran Allah. Itu yang kita nak. Kalbi kita biar dia bersih, dia nampak, dia kenal, dia rasa kebesaran, keagungan, azamah Allah. Baru dia sebut, dia iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Sebut getaran hati akan ada. Kalau kita sebut Allah tak getar lagi dalam, dia getar sama ada digetaran dengan memandang akan jalan atau jamal.
Jalal, keagungan, kehebatan Tuhan. Jamal, keindahan, kecantikan, kemesraan, kelembutan, kasih sayang Tuhan. Ada rasa tak benda tu? Kalau tak ada, mana kalbi dia masih bermasalah. Kena dilap. Bila dilap proses tadi, riadah, mujahadah, tu yang ada suluk dan tembak anda zikir supaya banyak istighfar, banyak taubat, banyak keluarkan air mata penyesalan dengan dia akan bersih. Bila bersih, dia buka. Jadi bila terbuka tu, bila terbuka tu, dia mengalami satu suasana awal fana, kemudian dia akan pergi baqa. Fana ni pernah berlaku pada isteri Rasulullah SAW, Sayyidina Aisyah, dalam satu cerita panggil hadisul ifki. Satu rombongan Rasulullah SAW bersama isteri dan para sahabat, tiba-tiba Sayyidina Aisyah turun buang air kecil, dia naik, kemudian dia teringat kalung dia tinggal, dia turun. Jadi kabilah ingatkan dah ada atas jalan, bila dah jauh tinggal Sayyidina Aisyah seorang. Dan orang Arab bila ada kabilah, dia ada jarak dalam 1 kilometer kan, ada pemantau seorang belakang. Kalau barang cecek, ini bukan barang cecek, isteri Rasulullah. Ya, bila cecek macam mana nak ambil ni? Ambil ni kan memang masuk surga bawah ni. Memang meletup fitnah. Kalau tak ambil lagi bahaya, orang kafir jumpa kan dibunuh terus kan. Jadi bila bertemu dua mudarat, kaedah fiqh kita ada, iza jatama'at dararan urtukiba akhaffuhuma. Bila bertemu dengan dua mudarat, pilih mudarat yang kecil. Kita bawa kereta, kona kanan memang sempat langgar orang. Kalau kau paut kiri, langgar kambing. Ambil langgar kambing, jangan langgar orang. Dia kena langgar satu-satu, mesti dia langgar ni. Maka langgar yang ambil yang ringan. Sekarang ambil. Bila ambil, Sayyidina Aisyah bawa balik, masuk je Madinah, ambil lah. Oh, meletup cerita. Ya, isteri Nabi gini-gini. Akhirnya Sayyidina Rasulullah SAW antar Sayyidina Aisyah ke rumah bapa dia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tunggu keputusan Allah Ta'ala. Sebulan setelah hantar. Bila sampai 29 hari, turun ayat menceritakan membersihkan kedudukan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Bila datang 29 hari, Sayyidina Aisyah kata baru 29 hari, belum 30. Wah, dia action dia. Dan ada hukum lagi timbul. Nabi kata asyhru hakaza wa hakaza wa hakaza. Asyhar sebulan tu 10, 20, yang ketiga Nabi patah satu jari. Dan bulan Islam banyak 29. Ya, asyhru hakaza wa hakaza wa hakaza. Berarti 29 hari. Kemudian bila Rasulullah ceritakan wahyu turun menceritakan membersihkan kedudukan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Abu Bakar kata, terima kasihlah, syukur kepada Nabi. Apa Sayyidina Aisyah jawab? La ashkuru illa lillah. Itu fana kan? La ashkuru illa lillah. Aku tak syukur melainkan pada Ta'ala ya. Terhapus. Nabi pun sampai terus dengan Tuhan ni kata. Sayyidina Abu Bakar bakar. Ya, Sayyidina Abu Bakar dia makan bakar. Mana dia boleh handle dua keadaan. Dia kata syukur pada Nabi zahiran, hakikatan billah. Itu dua. Bakar dia panggil ru'yatul nab, ru'yatul khalq billah. Dia memandang semua tu dengan Allah, tu bakar. Kalau fana, ru'yatullahi bila khalqin. Qalbi dia menghadap Tuhan, lenyap yang lain, itu fana. Tapi bila fana tak lama dia akan naik bakar balik. Ya, kekal hati dia dengan Allah Ta'ala. Itu dia antara buntan maksud daripada fana. Semua ada nas dia, bukan tak ada. Ya. Jadi fana ni dia permulaan safar ruhani. Al-sayru fillahi la yakunu illa ba'dal fana. Perjalanan rohani kita menuju kepada destinasi ma'rifat, dia takkan mula kan, melainkan dengan penghapusan pandangan makhluk. Kita lenyapkan pandangan makhluk, padamkan, baru Tuhan izin dibuka. Kalau kita buat ibadat, kita pandang orang, pandang sana, tak buka. Tuhan takkan buka pintu ma'rifat. Ya, kita buat ibadat nampak orang, buat ibadat nampak diri kita. Ru'yatu wujudika mani'ah, memandang wujud kamu itu mani', dia menyekat kamu sampai. Sebab dia kata padamkan, ya, padamkan pandangan makhluk, baru Tuhan akan buka dengan dia. Kama la yuhibbul al-amalul mushtarak, la yuhibbul qalbil mushtarak. Sebagaimana Allah tak suka, tak mau amalan itu disekutukan, begitu juga qalbi kita. Kita nak suka pandang betul, fokus kepada kiblat roh ialah Allah Ta'ala. Bala kata wasqudi isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebut nama Tuhan kamu, hadap dengan kamu dan putus yang lain. Bila putus yang lain, dengan dia baru dibuka. Ya, itu maksudnya.
Itu mana istilah sikit daripada makna fana, lenyapkan pandangan tu. Dan ingat tadi, pandangan takkan lenyap pada makhluk, mesti ada satu tarikan jazbah. Dan bila kita pukul dengan zikrullah, kalbi dia terang, terbuka kebesaran Tuhan, dia tarik sam, jazbah. Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Tuhan tarik dia kalbi pada Tuhan dia, ketika itu habis. Baru dia start berjalan, baru dia nampak kebesaran, keagungan Tuhan ditajallikan. Ya, itu kaedah dia. Fir'aun jangan tak kenal kan, Fir'aun. Orang Melayu kita paling jahat macam Firaun ni, kita Firaun, Fir'aun dan orang paling jahat, paling zalim Fir'aun. Tetapi Fir'aun tenggelam dalam pandangan tukang sihir dia. Tukang sihir dia kan, yang dipilih ni kau-kaunya ni, dia punya apa, tekong-tekong besar bukan tepi jalannya, dikumpulkan oleh Fir'aun nak berentap dengan Nabi Musa AS. Dia buat pada hari Atilah, hari cuti pagi, dia jemput semua hadir. Dia kira nak pukul, dia nak downkan Nabi Musa habis, yang hebat-hebat semua tu, dan diberikan tawaran hebat. Dia di mana dia nak bintang apa semua Fir'aun bagi, dengan syarat kau boleh downkan habis Fir'aun Musa pada hari itu. Ya, mana yang datang tu kan calang orang yang kuat-kuat dengan Fir'aun. Tetapi bila ditajalikan kebesaran Allah, berlaku satu injizab, tertarik sam. Ya, bila Nabi Musa cempak ya tongkat dia, sap ulau-ulau tadi tu yang disihir, cempak ya tongkat Nabi Musa, dah telan dia habis dia. Apa kata tukang Fir'aun? Amantu billah. Habis tu jazbah kan. Tuhan tarik hati tukang sihir Fir'aun yang datang niat nak kalahkan Nabi Musa, berpusing habis. Sebab apa? Dia nampak. Apa dia nampak? Azamatillah, kebesaran Allah yang ditajallikan pada tongkat Nabi Musa AS. Tahu saya tak nampak Nabi Fir'aun. Amantu billah, aku beriman dengan Allah. Fir'aun kata, kau beriman, kau bila azan kau tak minta izin dengan aku, la usalliban wa la usalliban. Ya, la uqatti'ana wa la usalliban. Aku cencang kau, dia kata. Aku gantung kau, dia gantunglah dia. Cencanglah habis. Fir'aun yang dulu ada dalam kalbi tukang sihir, sekarang dah bertukar, dah tercempak. Yang ada dalam kalbi tukang sihir adalah Allah. Itu jangan sedih. Ya, kata aku beriman dengan cencanglah. Pagi dia bergentap, dia beriman, petang dia dapat syahadah, syahid tu. Ya, petang tak habis lagi dapat makam syuhada. Iaitulah tukang sihir Fir'aun. Apa cerita sini? Jazbah ni, tarikan. Yang Tuhan sebut Allahu yajtabi ilaihi may yasha. Betul kita minta Allah, ya Allah, Allahumma ja'alni minal majzubin. Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini orang yang Engkau tarik. Bila jazbah Tuhan tarik, tuan-tuan, kalbi ke dia, tak ada siapa, syaitan pun terpelanting, nafsu pun terjempak. Bila jazbah berlaku, itu sebab kita minta, ya Allah, jadikanlah hamba Engkau ni hamba yang Engkau tarik. Sebab bila Tuhan tarik, tak ada siapa boleh halang. Itu yang dikatakan mayyahdillah fala mudil. Bila Tuhan beri, tak ada siapa boleh sekat. Cencang dibunuh dia apa tak banyak. Tapi kalau tak berlaku jazbah, kita takut. Sebab kalau jazbah tak ada, yang lain tarik kan? Nafsu tarik, dunia tarik, syaitan tarik. Itu kita minta Allah tarik kalbi kita. Bangun-bangun malam-malam kita minta. Dalam semayang tuan-tuan minta kan? Dalam tuan-tuan semayang, 4 rakaat lagi pada takbir ihram sampai salam, minta, ya Allah, Engkau tariklah hati hamba-Mu, ya Allah, ke arah Engkau. Dah cukup tu. Kalau dapat dia punya nikmat tu, dia nak kata apa? Tenggelam yang lain. Lazat ni cukup lazat bila dapat jazbah daripada jazbatan min jazabatin qalbi. Mana satu tarikan jazbah tu lebih afdal min amalan sakalain, lebih afdal daripada amalan satu dunia jin manusia tak ada jazbah. Sebab jazbah tu tarikan. Sebab Tuhan nak tengok kalbi. Bila kalbi kita ada injizat tertarik dengan dia, maka harga dia mahal. Di situ datangnya khusyuk, kelazatan sebab dia. Maka kalau tak tertarik, yang lain tarik. Ini setengah daripada mana fana. Bila berlaku saja tarikan, maka ketika itu fana la Fir'aun daripada kalbi tukang sihir dia. Dalam hati tukang sihir itu Fir'aun dah fana, lenyap, tak ada. Yang ada Allah. Itu maksudnya. Ya, itu ada fana, dia lenyap. Dan murad dengan fana pada martabat ini, martabat nafsul mulhamah. Mulhamah mana nafsu yang ketiga, nafsu yang mula dihujani dengan apa? Ilham Rabbani. Yang Tuhan sebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ya, Tuhan ilhamkan. Bila dapat ilham, bila cermin tu dapat, dan mula dah nampak sebab dia dah lap. Tadi tak nampak langsung, dia lap sikit ada bayang-bayang, lap lagi makin terang. Itu dia. Masa makin terang, nak terang tu seolah-olah mulhamah. Bila dia terang lagi, dia masuk pada mutmainnah atau lagi terang.
sampai pada radiyah mardiyah tu memang berkilat betul ya. Itu memang dia tak pernah lupa dengan Tuhan sentiasa dia. Jasad dia bersama makhluk, qalbi dengan Allah Ta'ala dia. Iaitulah luput daripada perasaan atau keperasaan dia, dan daripada perbuatannya, dan daripada segala panca inderanya, yakni ghaib ia daripada pendapatnya, idrak dia. Dia ghaib di mana tu? Dalam syuhud akan Allah. Itu disebut dalam hadis sahih tu, anta qadara ka'annaka tara, seolah dia perhati, itu musyahadah ya. Dan syuhud akan segala perbuatan Allah. Dalam Quran sebut terang, Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan perbuatan. Jadi perbuatan Ta'ala tu, kita semayang, kita qiyam, kita rakaat, tidal tu siapa gerak? Dia ada rasa tak? Masalah tahu semua dah tahu, akidah semua sama, kita yakin itu semua afal Tuhan. Sebab Quran dah terang. Rasa? Rasa kita nak buang. Kadang-kadang kita rasa kita lagi, rasa kita dia nak buang. Buang dan tak dengan zikir Allah, Allah, Allah. Lama-lama ni mantap. Bila dia rasa dengan Tuhan, Masya Allah ya, satu kelazatan yang tak dapat digambarkan. Man zak-zak wa man lam yazuk lam yadri. Siapa rasa dia rasalah, siapa tak rasa dia tak boleh tahu ni. Maka nak dapat rasa dengan Tuhan, buang rasa dengan makhluk. Kita buangkan keperasaan kita dengan zikrullah, tembak, insya-Allah Tuhan buka. Dan murad dengan fana pada nafsul mutmainnah, di tiap nafsu tu ada mengalami fana begini. Lagi akan datang ialah fana pada sifatnya, dan syuhud mana memandang kalbi dia tu panggil syuhud akan sifat Allah Ta'ala. Mana tenggelam kudrat makhluk dalam memandang kudratillah, tenggelam iradat makhluk dalam memandang iradatullah. Bermakna kalau insan ditajalikan memandang kudratillah, memang kudrat makhluk hilang ya. Macam tadi dia pandang ku besar Tuhan dalam tukang sihir Fir'aun kan, hilang tukang sihir Fir'aun hilang kan. Dia nak terbuka aja. Bila terbuka aja, Tuhan buka dia kalbi dia, pum, mesti lenyap yang lainnya. Tepat ya. Dan murad dengan fana pada nafsu radiyah pula. Yang lagi akan datang ialah fana diri daripada segala sifat basyariyah, sifat kemanusiaan. Di dalam mana ditenggelam syuhud akan ahadiyatullah, ketunggalan Allah. Qul huwallahu ahad. Ahad mana tunggal, dia tak nampak lain tadi. Sebab dia tarikan dia sama ada gurun ataupun cinta. Sebab tu orang bila dah bercinta, dia tarik seorang tu kat kalbi dia, lain tak boleh masuk kan. Kita cerita lah, yang ni lagi tak ada, aku punya lagi lawa dia. Engkau punya hitam bukan sebarang hitam lah. Dia dah sangkut tentang kita pun. Dia dah sangkut sini, dia jangan cerita apa, dia tak nak lain lah. Sekarang kita nak sangkut kat sini. Apa dia? Allah sangkut kat sini. Kalbi kita mu'allaqun billah. Maka dia akan terbuka. Yang dia nampak ahadun, ahad ya, tu kalam cabut kan. Sayyidina Bilal bila dia seksa, dia rasa apa? Ahadun ahad, ahadun ahad. Dia nampak ya. Dan karamat Sayyidina Bilal, Masya Allah tuan-tuan. Sayyidina Bilal bila azan suara dia di jampung aras batal. Satu hari Jibril turun, Jibril tanya, dah semayang belum ya Rasulullah? Sudah. Tak dengar suara azan. Orang lain bang. Ya, ada orang lain tu dia agak dia punya suara sedap, katakan dia kecil Sayyidina Bilal, dia nak bang. Sayyidina Bilal bagi ya. Rupa dia bang tu dalam dia tak berapa bersih. dia ingat suara dia sedap, dia Sayyidina Bilal semua. Habis tak nampak suara tak naik. Sayyidina Bilal lepas kan. Sebab apa dia lepas? Sebab kalbi dia tak ada lain melainkan Allah. Sebab kalbi bersih dia boleh naik. Idrak, tangkapan, jasad duduk sini, tangkapan dia ujian. Ya. Atau bukakan mukasyafah dia. Allah. Dan syuhud dalam ahadiyah ketunggalan Allah Ta'ala, kerana pada martabat nafsu radiyah ini telah hampir ia pada maqamul baqa. Tadi fana ni nak baqa, dia nak kekal steady dah. Dan makam ini martabat nafsul mardiyah yang lagi akan datang bicara dia. Itu dah kata arifin, orang yang pakar tadi. Kalau doktor, kita jumpa doktor pakar, maka pakar rohani siapa dia? Arifina billah. Segala orang yang arif dengan para ulia, dia memang pakar perjalanan dia. Ya, mana dia boleh berhurai satu persatu dengan detail cara dia, adab dia dan sebagainya, untuk menuju kepada nafsu yang disebut sebagai nafsu yang telah menerima panggilan surat jemputan ke syurga. Nafsu apa dia panggil? Mutmainnah. Tuan jemput kan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang telah tenang dengan Tuhan dia. Dia tenang dengan Tuhan, bukan tenang dengan makhluk. Kita tenang dengan makhluk, dapat 3 juta tenang, lapang dari sini.
Ya, tak dia makan sampai mati. Dia dapat makhluk, dia tenang. Kita tenangkan diri kita dengan makhluk, itu satu azab bagi diri kita. Sebab makhluk semua akan hilang. Tenangkan diri kita dengan dia. Ya, alik galbak billah. Ada duduk nafsu ini Tuhan panggil, wahai nafsu yang telah tenang dengan Tuhannya, sentiasa dengan Tuhannya, irji'i ila rabbik. Kembali kamu ke Tuhan kamu. Sebab tu jalan ke Tuhan dipanggil jalan kembali. Orang tu selalu dia cakap, kau dah tahu jalan kembali. Kita pula jalan kembali mana? Yang ni lah tu. Jalan kembali, balik irji, kembali kepada Tuhan kamu. Ya, dalam keadaan radiyatan mardiyah, redha dan diredai oleh Ta'ala. Kemudian padkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam senarai abdul litaksis, hamba yang khusus Tuhan pilih. Kemudian wadkhuli jannah, masuklah dalam syurga. Duduk mutmainnah, akhir hembus nafas dia mutmainnah, confirm syurga. Confirm. Tapi masalah dia kita tak tahu di ujung. Kadang di awal cantik mutmainnah, di ujung dipusing balik kan. Ya, ada di awal teruk, di ujung pula mutmainnah pun ada. Sebab di ujung kita tak tahu. Sebab tu kita kena sentiasa prepare benda tu, kawal biar cantik. Mudah-mudahan akhir kita paling kurang pun mutmain. Sebab kalau mutmainnah dapat jemputan khas untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Dan berkata Syekh Qasim, wallahu a'lam.